Salam warna Ramadan semua. Apa khabar Fiza? Khabar baik, Susari. Apa khabar semua? Bagaimana dengan Ramadan ketiga anda? Saya harap semuanya sudah membiasakan diri dengan rutin baharu untuk bulan ini. Alang-alang ada rutin baharu, jangan lupa janji temu bersama kami setiap petang Isnin hingga Jumaat. Pastinya tak rugi sebab kami akan kongsikan pelbagai paparan menarik selain informasi yang bermanfaat buat anda semua. Betul tu. Dan antara yang menarik kali ini ialah segmen hidang yang mana chef undangan kami akan berkongsi sebuah resepi juada yang sangat menarik dan mudah untuk disediakan. Juga kami akan sembang tentang kepentingan untuk menjaga kebersihan hati, lisan dan peribadi kita di bulan mulia ini. Itu yang harus diutamakan ya. Betul. Sama seperti bila kita menghias rumah sempena raya nanti. Betul tu. Antaranya menghias rumah berdasarkan warna. Dan saya sempat bertemu dengan seorang yang pakar dalam hiasan dalaman untuk mendapatkan tip yang sesuai. Mari kita saksikan Gaya. Bila menjelangnya raya, saya selalu stres sebab saya terfikir bila saya nak mula mengemas rumah dan lebih penting lagi bahagian mana yang harus saya mula kemas dahulu. Tapi saya rasa saya akan lakukannya secara bertahap. Jadi tak huru-hara kan? Jadi hari ini saya dah buat temu janji dengan seorang pereka hiasan dalaman yang akan berkongsi tip bagaimana untuk menghias rumah dengan warna dan hiasan yang sesuai. Dan ini dia Joel, seorang pereka hiasan dalaman yang akan berkongsi tip berguna sempena raya yang bakal menjelang ni. Jadi Joel, bagi mereka yang ingin cat semula dinding mereka, apakah warna yang sesuai untuk sudut-sudut tertentu? Okay, untuk ruang yang kecil kita pakai warna yang terang, jadi sudut tu tak nampak terlalu gelap. Dan untuk ruang yang besar, kita boleh juga menggunakan warna yang garang ataupun terang. Ini ikut cita rasa masing-masing lah. Ya, dan contohnya hari ini anda akan tunjuk kita bagaimana untuk hias sudut ni kan? Betul. Okey, hari ini contohnya kita ada tembok ini ya. Asalnya tembok ini berwarna putih. Jadi kita kembali kepada proses untuk menghias rumah. Kita harus tahu barang-barang yang kita ada. Lepas tu kita harus research untuk mendapatkan inspirasi. Okey, kita harus mulakan dengan area sudut mana yang kita mau menghiaskan. Jadi hari ini kita akan menggunakan sudut ini, this corner lah. Jadi saya akan mulakan untuk taruh kapet untuk demarcate the space. Okey, saya pilih kapet ni sebab dia ada bentuk macam kotak-kotak yang boleh match dengan dinding saya ni lah. Saya memang gemar untuk menggunakan kapet sebab dia dapat bentukkan ruangan yang saya nak hias ni. Okey, kita letakkan puff ni di sini. Nampak kan dia punya corak-corak? Sebab tu saya adakan dinding kelabu plain macam itu. Jadi dia ada kontras. Kita nak tahu apakah fungsi sudut ini. Jadi kita letakkan meja, side table. Untuk maybe orang boleh duduk termenung, bersantai, minum kopi. Pada mereka yang tak ada meja ni, mereka boleh maybe menggunakan meletakkan pokok di sini untuk memberikan the cozy vibe. Kita meletakkan some soft furnishing ni soft furnishing macam cushion dan merasakan lebih selesa pada sesiapa yang duduk di sini. Okey, saya nampak macam meja ni macam kosong Jadi kita maybe letakkan bunga kering ke Okey, nampaknya maybe kita menambahkan fungsi untuk sudut ni, kita letakkan buku-buku sebagai hiasan. Terima kasih Joel kerana berkongsi dengan kita semua tips yang sangat berguna ya. Dan bagi anda yang masih berfikir, masih stres nak mula kemas sudut yang mana, saya harap perkongsian hari ini dapat memberikan anda inspirasi untuk memulakannya ya. Wah, nampaknya sekarang Fiza dah pandai lah. Bijak memilih hiasan rumah dengan warna-warna yang sesuai. Memang panduannya sangat berguna. Boleh nanti saya kongsikan bersama suami untuk dapatkan cadangan untuk rumah kami pula. Maklumlah, ia juga harus menepati cita rasa anak-anak. Sebut tentang anak-anak awak. Kita ni semua dah masuk hari ketiga Ramadan. Bagaimana semuanya? Okey berpuasa? Biasalah. Budak-budak kan macam-macam ragamnya. Sama juga seperti apa yang kita akan paparkan dalam cuit-cuit sekembalinya nanti. Kalau anda ingin tahu apa yang saya maksudkan, jangan ke mana-mana. Saksikan selepas ini dalam Warna Ramadan.
adik? Dah lah tak bangun sahur, tidur je. Sakit perut lah. Pening kepala. Macam tak boleh puasa. Oh, ya ke? Kesiannya. Kalau macam tu, tak bolehlah makan rendang, Mak. Rendang? Perut adik dah tak sakit dah. Tapi baru pukul berapa? Ada coklat. Ada air kotak. Boleh makan Mana ada? Adik ingatkan nak. Tolong bersihkan peti ais ni. Tapi tak apalah. Kat dalam toilet tu jangan lama sangat. Nanti kalau koma-koma tu, jangan lama sangat, takut tertelan air. Geli hati kan melihat ragam kakak dengan adik dalam cuit-cuit tadi. Yang penting semoga anak-anak kita semua dapat sempurnakan puasa mereka. Tapi dalam bulan yang mulia ini, bukannya mudah sahaja tahu, perlukan peringatan, malah kita yang dewasa juga. Maklumlah, cabaran berpuasa ni kan luar biasa. Kalau terlalu mengikutkan perasaan, takut tak terkawal kata-kata dan kelakuan. Betul tak? Jadi bagaimana kita boleh menahan diri dan menjadi lebih peka tentang kelakuan sendiri? Untuk ketahui, mari kita saksikan Sembang. Dalam kita berpuasa, rugilah kalau kita hanya setakat tahan lapar dan dahaga tetapi tidak mengawal mata, telinga dan juga mudah terlanjur kata. Walaupun mulut tidak berkata-kata, namun jari jemari kita pula yang berbicara. Itu yang lagi berbahaya. Dan untuk kongsi topik kita hari ini, bersama kami di sini ialah Ustaz Sufian Zainal Shah. Selamat datang ke bulan Ramadan. Terima kasih kerana mengundang saya. Okey Ustaz, bulan Ramadan, bulan puasa adalah masa yang terbaik untuk kita jaga diri, jaga adab, tata susila dan sebagainya. Namun bagaimana caranya untuk kita menjaga apa yang kita ucapkan sekiranya terjebak dalam situasi yang mungkin menduga perasaan? Dikatakan dalam tradisi Islam bahawa puasa ini bukan sahaja daripada makan dan minum sebagaimana Suzairi dah cakap tadi, tapi juga daripada kata-kata yang sia-sia, yang tak bermanfaat dan juga kata-kata yang keji ataupun yang tidak baiklah. Sebaik mungkin kita menjaga apa yang kita tuliskan dalam social media dan juga elakkan diri kita daripada fitnah, daripada berbohong, daripada berbatu api dan sebagainya supaya kita dapat fokus dalam beribadah pada bulan mulia ini. Ustaz, dengan kemudahan yang kita ada sekarang ni untuk mendapat segala informasi di hujung jari, perbuatan mengumpat, tabur fitnah dan sebagainya mudah disebarkan. Jadi, apakah pandangan Ustaz tentang perkara ini? Dalam topik fitnah seperti ini, dalam topik gosip dan sebagainya, kita fahamkan bahawa berita-berita seperti ini kadang-kala terkandung aib-aib yang mungkin tidak benar ataupun benar, tetapi yang kita fahamkan bahawa sebagai seorang Muslim, dalam tradisi kita, kita tidak dibolehkan untuk membuka aib kita. Jaga lidah kita, jaga akhlak kita, cuba tingkatkan adab kita. Yang penting kita kena elakkan daripada sifat-sifat keji Betul. dan merosakkan diri. Betul. Cara kita nak mengelakkan daripada masalah tadi adalah untuk kita kurangkan, berikan perhatian kepada negativiti seperti ini, kan, cuba padamkan komen-komen yang tidak baik, yang tidak membina, dan cuba untuk mendekatkan diri kepada orang-orang yang berkata-kata benda yang baik supaya kita dapat terus majukan kehidupan kita dengan cara yang positif dan cara yang lebih baiklah. Selain daripada puasa daripada makan dan minum, kita juga puasa percakapan kita juga puasa perhatian kita kepada selain daripada ibadah. Gunakan masa ini untuk merapatkan
silaturahim antara keluarga dan lakukan ibadah bersama. Mungkin dapat pergi ke masjid bersama, dapat berbuka puasa bersama, kan? Gunakan masa ini yang singkat pada bulan Ramadan ini untuk maximise ibadah kita lah. Jadi bagaimana kita dapat memanfaatkan media sosial ini untuk sebarkan pesanan dan kandungan yang positif? Media sosial adalah peranan yang platform yang bagus untuk kita sebarkan benda-benda yang baik. Bukan sahaja resepi, bukan sahaja gambar-gambar, kan? Tapi juga pesanan-pesanan yang baik, perkara-perkara yang boleh mendorong kita kepada kebaikan, ganjaran-ganjaran yang tersedia pada bulan Ramadan ini, supaya kita dapat berikan motivasi pada diri kita dan juga rakan-rakan kita, ahli keluarga kita juga. Betul, dan sekiranya kalau kat rumah tu ada ternampak panduan-panduan yang boleh dikongsikan bersama, inilah masanya untuk kita gunakan sosial media, ya. Kita kena hati-hati dan kita kena juga mengingatkan diri kita bahawa bila kita meletakkan gambar kita di media sosial ini, ingatkan bahawa yang pertama sekali kita buat ini perkara yang ikhlas dan bukan untuk menunjuk-nunjukkan kepada orang. Kalau kita lihat pula kawan kita yang meletakkannya di dalam sosial media, jangan pula kita cepat untuk menghukumkannya. Janganlah cepat kita mengatakan, oh dia nak tunjuk aja ni Suzairi. Tengok ni, dia dekat rumah taklah macam ni, bulan Ramadan je. Jadi kita kena bersangka baik dengan teman kita tadi. Betul tu. Bagaimana pula dengan mereka yang suka menaikkan gambar-gambar makanan pada bulan Ramadan ni? Sering sangat. Saya pun termasuk juga. Gitu. Kadang-kadang kita tercabar bila kita lihat. Jadi mungkin antaranya yang kita boleh ambil panduan adalah mungkin kita boleh postkannya tu pada saat-saat dah buka ataupun sebelum mulanya berpuasa itu sendiri. Kadang-kadang orang share resepi-resepi seperti ini, kadang-kadang ia merupakan satu resepi yang mungkin mudah untuk dilakukan, kan? Jadi jangan kita cepat untuk menghukumkannya, kan? Tapi pada masa yang sama, kalau kita nak share, maka kita ikut masa-masa yang sesuai supaya kita dapat elakkan daripada memberikan satu ujian lah kepada mereka yang berpuasa itu. Apa-apa pun kan para penonton, kita harus biasakan diri kita untuk menjaga lisan dan juga tulisan kita kerana ia mencerminkan kepribadian dan hati kita. Betul tak Ustaz? Betul sangat. Lagi-lagi pada bulan Ramadan ini, kan, cuba sedaya upaya untuk kita ambil masa ini untuk tingkatkan diri kita, tingkatkan kesabaran kita, tingkatkan keharmonian di keluarga kita, kan, tingkatkan adab kita dan secara seluruhnya kita cuba untuk manfaatkanlah masa ini pada bulan Ramadan ini untuk jadikan insan yang lebih baik buat diri kita, buat keluarga kita, buat komuniti masyarakat kita. Dan semoga Ramadan kali ini lebih bermakna untuk semua di rumah, ya. Bab pepatah Melayu, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Betul. Kalau tak ada apa-apa yang baik untuk dikatakan, lebih baik kita diam sahaja. Betul tak Suzairi? Saya setuju. Lagipun dalam bulan Ramadan ini kita harus lebihkan apa? Bersabar. Harus bertenang. Bila tenang menangani situasi, barulah kita boleh elakkan dari segala yang tak diingini. Wah, berikmah kata-kata awak ya. Tapi saya pasti ramai yang tak akan elak untuk saksikan segmen seterusnya ini kerana kita akan kongsikan resepi menarik yang pasti akan diingini. Jadi Suzairi, apa pula resepi yang kita akan kongsikan kali ini? Baru saya katakan tadi. Dalam bulan puasa ni kita harus bertenang. Tapi kalau Fiza dan penonton nak tahu apakah resepi yang akan dikongsikan, terus bersama kami dalam Warna Ramadan. Anda masih lagi bersama kami dalam Warna Ramadan. Tinggal kurang sejam lagi untuk kita berbuka puasa, ya. Jadi juara apa yang tersedia di atas meja tu? Atau ada yang masih lagi sibuk di dapur? Cika, kenapa? Ada yang sedang garuk kepala tu sebab tak ada idea nak siapkan juara berbuka ke? Jangan risau. Tak perlu fikir jauh. Apa kata anda ciptakan sesuatu yang baru daripada juada yang dah biasa anda siapkan? Nak tahu bagaimana? Mari kita saksikan dalam Hidang. Nak masak apa hari ni, ya? Nah, saya pasti mesti mak-mak kat rumah sana mula naik bosan, ya. Setiap bulan puasa mesti tak tahu nak masak apa ataupun berulang kali masak benda yang sama. Betul tak, Chef? Betul. Jadi pada hari ini saya akan buat eksperimen saya untuk bulan Ramadan ini. Itu idea yang baik. Betul. Sebab kalau kita olahkan sesuatu tu, mungkin resepi tu dapat tambahkan selera kita. Jadi, betul. apakah resepi kita hari ini? Resipi kita hari ini adalah rendang sambal hijau dengan nasi bunga telang anakali.
Bagusnya kalau kita menggunakan beras basmati, especially untuk beras basmati kali ini, kita mesti rendamkannya at least pada 30 minit. Kerana kalau kita rendamkan beras basmati ini, bila kita masak, dia tak akan pecah. Beras basmati ni kan, ia rasanya sedap sebab ia ditanam di pergunungan Himalaya dan dituai menggunakan air di pegunungan Himalaya itu sendiri. Wah, sebab tu sedap. Ukurannya sekitar 8.44 mm. Jom kita mulakan masak. Mula kita taruh minyak. Bawahnya kita tak perlu hiris tipis-tipis. Okey, jangan lupa titikkan serainya. Kalau wangian dia dah naik, tak perlu tunggu sampai dia masak sehingga brown. Tak perlu tunggu dia layu pun. Tak perlu. Asalkan wangi je. Asalkan wangi dah pening. Airnya perlu untuk 500 gram basmati, 1,200 ml air. Okey. Betul ni. Tapi air dia saya dah banturkan dengan bunga telang, serbuk perasa dan garam. Apakah khasiat bunga telang ni ada? Ada. Khasiat bunga telang ni adalah perlu penuh dengan vitamin B. Oh, Bagus. So, tolong saya sangarkan sedikit dengan beras untuk ini. Ni dia bila dah masak, sekejap pun dia punya bau dah naik. Oh. Tak perlu tunggu lama-lama ya? Tak perlu. Kenapa sekejap je? Ini nakkan apa sebenarnya? Kasih dia wangi. Naikkan wangi dia punya bau dia. Okey Zari, sekarang kita masak nasi ni. Okey, so tak perlu nasi ya. Ya, saya. So, nasi ni kita masak dalam 30 hingga 45 minit. Potongan daging tu yang perlu untuk resepi ni dengan olahkan dengan resepi tradisional. Kalau orang masak rendang, mereka menggunakan krisik basah. Saya menggunakan krisik kering. Kita tak perlukan minyak, kita sangarkan bahan-bahan kering kita. Bunga lawang, kayu manis. Kayu manis. Masukkan. Dah betul? Okey. Bawang pelaga. Buah pelaga. Ketumbar. 2 jintan. Jintan manis dan jintan halus. Okey, kita sangarkan, kasih dia bau dulu. Tak perlu minyak kerana satunya dia akan roast on the spot. Kita taruh garam dulu, belacan dan daging dada lembu. Kalau tu contoh ibu buka rumah kalau nak masak, especially untuk daging dada ni, masak daging dulu. Jadi dia punya waktu proses masaknya nanti tu dalam 2 jam, 3 jam tu, dia akan lebih senang untuk memecahkan dia punya protein-protein di dalam daging tu. Saya menggunakan dada, ada urat-urat dia. Bila you masak tu, bila you makan, dia ada rasa kenyal-kenyal, cuwi-cuwi. Tu enak bila you makan tu. Bahan-bahan rempah ni semua saya blend bukan dengan air. Saya blend dengan minyak. Bahan-bahan yang lain semua dalam macam seperti serai, bawang, semua dah kandungi air. Chef Firdaus, Saya. bulan puasa ni memang banyak cubaan. Banyak. Nak lagi awak seorang chef. Nak sediakan makan untuk para tamu semua. Macam mana awak pastikan semua rasa masakan awak tu semua sempurna? Dalam dapur saya ada 7 orang dari bangsa dan lain-lain negara. Jadi mereka yang bukan orang Islam atau yang tak berpuasa boleh tolong saya mempuasa. Ya, saya. Kita masukkan krisik 250 gram. Krisik tu akan melemakkan hidangan rendang itu sendiri. Okey, kita akan tunggu 3 hingga 4 jam untuk masakan rendang sambal hijau kita ni. Dah siap Suzairi. Cantik, warna biru tu ya. Inilah dia nasi bunga telang dan juga rendang daging Sambal hijau. Okey, terima kasih Chef Firdaus kerana sudi kongsi rezeki. Terima kasih. Okey, yang kat rumah, jangan lupa cuba resepi Chef Firdaus. Cuba, jangan tak cuba. Wow, Suzairi, resepi hari ini telah berikan saya inspirasi untuk berani buat eksperimen di dapur. Of course. Siapa sangka ya, lauk-lauk lama pun boleh diberikan nafas baru. Dengan sedikit sentuhan yang berbeza, boleh jadikan hidangan lebih berselera. Baiklah, saya akan cuba. Manalah tahu ada hidangan istimewa yang saya boleh cipta sendiri secara tak sengaja kan? Macam-macam idea ada dalam kepala saya ni. Walaupun kita hanya bersama selama setengah jam, tapi ia sangat padat dengan pelbagai informasi yang sangat berguna.
Seperti segmen Gaya yang telah memberikan saya inspirasi untuk menghias rumah mengikut tema warna. Juga panduan bagaimana untuk jadikan Ramadan kita ni lebih bermakna dengan membersihkan hati, lisan dan kelakuan. Fiza, jadi apa pula yang penonton boleh nantikan esok? Bagi yang ingin ke majlis iftar dan perlukan idea untuk memakai apa, nantikan tips menarik dalam segmen Gaya. Ya, dan segmen Hidang pula akan menjenguk ke bazar paling happening semasa Ramadan. Mana lagi kalau bukan bazar di Wisma Geylang Serai. Wow, saya belum lagi sempat ke sana lagi. Mungkin lepas warna Ramadan esok kita singgah Geylang ya. Boleh je. Dalam segmen Seimbang pula, kita akan dengarkan tips bagaimana untuk memupuk hubungan yang akrab bersama anak-anak dalam bulan Ramadan. Ya, jadi temui kami esok 6 petang di Suria dan Mi Watch dalam Warna Ramadan.